أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Naml ayat 69. Dan kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 66. 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Balhum fi syakkim minha. Balhum minha amun. Maksudnya, bahkan telah lemah ilmu mereka tentang akhirat, atau telah sempurna ilmu mereka dan keyakinannya bila di akhirat. Bahkan mereka dalam keraguan tentangnya, bahkan mereka jahil. Pengajarannya pertama, mereka yang kufur kepada Allah dan mendustakan hari kiamat, ada berbagai tahap. Ada yang tidak sedar, tentang hari akhirat. Ada yang lemah ilmunya. Ada yang ragu-ragu. Dan yang paling teruk ialah yang jahil dan tidak mengetahui apa-apa tentang akhirat. Yang kedua, begitu juga sebaliknya, orang yang beriman ada yang imannya lemah tentang akhirat, ada yang ragu-ragu, dan ada yang sangat yakin tentang hari akhirat. Bagaimana firman Allah Ta'ala
Bagaimana firman Allah Ta'ala, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Bagaimana firman Allah Ta'ala, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Al-Baqarah ayat 4. Al-Baqarah ayat 4. Okey, ayat seterusnya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Maksudnya, dan telah berkata orang-orang kafir, adakah patut apabila kami telah menjadi tanah, dan begitu juga bapa-bapa kami, adakah sesungguhnya kami akan dikeluarkan? Pengajarannya pertama, orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat akan sentiasa menimbulkan keraguan tentang kebenaran. Berdasarkan logik akal mereka. Yang kedua, sesiapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Yang ketiga, manusia akan dibangkitkan semula setelah semuanya mati dan berlakunya kiamat. Bukan dibangkitkan semasa di dunia. Sebagaimana didakwa oleh orang-orang kafir. Ke ayat seterusnya, ayat 68. Laqad wa'idna hadza nahnu wa aba'una min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Maksudnya, pasti sesungguhnya kami telah dijanjikan ini dan begitu juga bapa-bapa kami dari sebelum ini. Tidaklah cerita ini melainkan cerita dongengan orang-orang dahulu. Pengajarannya pertama, sesiapa yang tidak inginkan kebenaran, maka Allah akan tutup pintu hatinya
maka Allah akan tutup pintu hatinya sehingga dia tidak dapat melihat kebenaran, walaupun rahmukallah, walaupun kebenaran itu terlalu jelas dan buktinya terlalu banyak. Yang kedua, setiap kebenaran akan sentiasa dituduh sebagai cerita dongeng yang tidak ada faedah. Sebaliknya, cerita dongeng yang sebenar dianggap cerita yang benar yang diambil sebagai panduan hidup manusia. Yang diambil sebagai panduan hidup manusia. Yang ketiga, sesiapa yang tidak ingin dan berusaha untuk memahami dan mengambil pengajaran daripada Al-Quran maka seolah dia menganggap Al-Quran sama seperti cerita dongeng. Yang keberapa? Yang keempat, hanya mereka yang tertutup hatinya disebabkan dosa yang akan menganggap Al-Quran adalah cerita dongeng. Tulis dalam bracket. Sila rujuk surah Al-Mutaffifin. Sila rujuk surah Al-Mutaffifin 13 dan 14. Okey, kita sambung ayat seterusnya.
Okey, kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang kedegilan dan kebodohan orang-orang yang tidak beriman yang mengingkari hari kiamat dengan mendakwa bahawa satu perkara yang mustahil apabila manusia telah hancur akan dapat dihidupkan kembali. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu antara punca kenapa manusia tidak percaya tentang hari kebangkitan. Ataupun Allah nak bagi tahu buatlah sesuatu supaya kamu percaya dan yakin pada hari kiamat demi untuk kebaikan kamu sendiri. Buat apa ni? Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul. Qul katakanlah. Qul ni Allah perintah pada siapa? Dan supaya Nabi berkata memberitahu pada siapa? Pada kita semua. Jadi bila ada qul, wajib tak Nabi sampai pada umatnya? Wajib. Dan kalau ayat tu tidak ada qul, wajib tak Nabi sampai pada umatnya? Jadi apa beza yang ada qul dengan yang tidak ada qul? Penekanan. Maknanya semua ayat Quran wajib Nabi sampaikan. Walaupun satu huruf. Tidak ada satu pun Nabi sembunyikan. Tetapi ayat yang ada qul menunjukkan kewajipannya lebih besar dan lebih penting. Maka sebab itulah bila kita jumpa ayat qul, kita kena bagi perhatian lebih. Sebab kewajipannya lebih besar dan lebih tegas. Okey, qul wahai Muhammad, bagi tahulah kepada umatmu, siru. Siru, berjalanlah. Berjalan di mana ni? Fil ardi. Okey, sekarang berjalan di atas muka bumi. Apa hukum dia? Sunat ke, wajib ke, makruh? Mubah. Apa? Wajib. Apa dalil? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apa perkataan atau ayat yang menunjukkan berjalan adalah wajib? Apa dia? Siru ni kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan apa? Fi'amar. Fi'amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan wajib. Jadi berjalan di atas muka bumi hukumnya wajib. Dalilnya siru. Oh, macam tu saya kena berjalan lah. Ya, betul. Tapi tengok ayat seterusnya. Kenapa Allah wajibkan kita berjalan? Mesti ada sebab. Allah tak akan suruh kalau benda tu tidak ada faedah ataupun sia-sia. Allah tak akan suruh benda yang sia-sia. Fanzuru, lalu perhatikan. Perhatilah oleh kamu. Dia ada oleh kamu, berjalanlah oleh kamu. Di mana kamu ni? Di mana kamu? Wow, alifan. Terjemahan tepatnya kena ada kamu. Berjalanlah oleh kamu di atas muka bumi, lalu perhati. Jadi berjalan hukumnya wajib. Perhati ni maksud apa? Berfikir dengan akal. Apa hukumnya? Wajib. Jadi kalau berjalan saja tak berfikir, hukumnya salah. Sebab perintah Allah dua. Satu berjalan, yang kedua berfikir. Boleh faham?
Jadi sekarang nampak tak kenapa Allah wajibkan kita berjalan? Ha? Kenapa Allah suruh kita perhati? Kenapa Allah nak kita rasa kebesaran Allah? Allah ada faedah? Tak ada? Ha? Kenapa Allah nak sangat kita sembah dia? Ha? Sebab apa? Kenapa Allah nak sangat kita satu berjalan, yang kedua berfikir tentang kebesarannya sampai kita rasa kebesaran dan kita sembah dia. Kenapa Allah nak sangat kita sembah dia? Sebab Allah nak bagi syurga. Allah tak ada kepentingan apa-apa. Kita tak sembah dia pun, Allah tetap maha kaya. Kita lawan dia pun, sedikit pun tak mengurangkan kebesarannya. Jadi Allah wajibkan sesuatu pada kita, sebenar kebaikannya semua pulang pada kita. Allah nak bagi syurga. Dan kamu tak mungkin masuk syurga melainkan kamu taat perintah Allah. Dan kamu tak mungkin taat perintah Allah melainkan kamu kenal Allah dan cinta Allah. Dan kamu tak mungkin kenal dan cinta Allah melainkan apa? Kamu berfikir tentang kebesaran Allah. Dan kamu tak mungkin berfikir tentang kebesaran Allah melainkan kamu jalan. Betul? Sebab tu sunnah Nabi berjalan tak? Berjalan ke mana? Ke Taif lagi? Sahabat-sahabat ada berjalan ke Habsyah. Ada Nabi dan sahabat berjalan ke Madinah. Dan hampir semua sahabat-sahabat Nabi berjalan di seantero dunia. Sebab tu mereka betul-betul kenal Allah, betul-betul cinta Allah, dan akhirnya hidup mereka untuk agama Allah. Sebab tu agama Allah tersebar. Tapi sekarang orang kita, umat Islam, suka tak berjalan? Suka. Tapi suka tak berfikir tentang kebesaran Allah bila berjalan? Tak. Sebab itulah, bukan agama semakin lemah, agama iman dia pun semakin lemah bila dia berjalan. Betul? Okey, tak nak mengaku tak apa. Berjalanlah di atas muka bumi, maka perhati. Siapa ni? Kaifa. Bagaimana? Kana adalah akibat. Akibat apa dia? Kesudahan. Dah dimelayukan. Al-mujrimin. Orang-orang yang berdosa. Okey, kalau dalam ayat ini Allah spesifikkan. Allah suruh berjalan dan berfikir tentang apa? Tentang? Tak, dalam ayat ini Allah spesifikkan. Tentang apa? Bagaimana kesudahan orang-orang yang siapa ni? Kesudahan orang yang berdosa siapa? Kaum-kaum dahulu yang diazab. Mereka ni kafir ke Islam? Kafir. Kalau kafir, kenapa Allah tak kata kaifa kana akibatul kafirin? Kenapa Allah tak clearkan akibatu al-kafirin? Mereka semua kafir. Kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud. Jadi apa faedah bila Allah sebut mujrimun? Apa faedah? Allah nak memberi amaran yang akan ditimpa musibah ni bukan orang kafir saja. Betul? Apa ayat yang lepas kita belajar? Tapi ingat, Allah kata, takutlah pada fitnah musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim secara khusus, tapi akan menimpa juga orang Islam yang tidak mencegah kemungkaran. Apa dia? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazi nazalamu minkum khassah. Surah apa? Al-Anfal ayat
25. Ayat 25. Okey. Jadi rahmat Allah apa dia? Rahmat Allah apa dia? Allah tak guna perkataan kafirin. Allah guna perkataan, kalau Allah guna perkataan kafirin, bila kita tak ada buat yang ni, kita akan rasa apa? Bahaya tak? Bila kita rasa kita selamat. Bahaya. Sebab Bani Israel asalnya beriman tak? Asalnya beriman. Bahkan Bani yang kaum yang antara kaum yang paling mulia. Sebab kebanyakan para Nabi daripada, tapi sebab mereka kemudian lepas beriman, mereka kufur. Maka Allah jadikan mereka macam-macam. Kera, babi dan sebagainya. Okey, di sini juga ada pengajaran. Allah kata apa? Perhatikan, Allah tak kata perhatikan kaum-kaum yang dahulu. Allah tak kata perhati kaum yang dahulu. Allah kata perhati bagaimana kesudahan. Pengajarannya apa? Pelajar akademik. Siapa boleh jawab, Ustaz bagi cuti besok. Kenapa Allah, apa pengajarannya? Allah kata perhatikan kesudahan orang-orang yang dahulu. Bukan. Perkataan kesudahan tu. Setiap permulaan mesti ada pengakhiran. Tak, itu bukan ayat Quran pun. Apa dia? Bukan. Benda tu tak berlaku lagi? Bagaimana nak ambil? Nak kata salah macam betul, nak kata betul macam salah. Okeylah. Apa dia? Ahsanta, betul. Allah nak bagi tahu, jangan tengok orang kafir, orang berdosa, nikmat sihat je. Jangan tengok. Tapi tengok kesudahan. Ada tak orang kafir mewah, tapi kesudahannya beriman? Okey. Ada tak orang beriman, beribadat, taat, kesudahannya kufur? Ada. Yang Allah kira yang mana? Kesudahan. Sebab tu bila kita tengok orang kafir sihat walafiat kaya, jangan terpegun. Sebab yang dikira yang mana? Kesudahan. Boleh. Ada hadis. Nabi kata setiap amalan yang dikira ialah amalan yang di akhir. Hadis. Innamal a'mal binniyat ke bil khawatir. Hadis ni patut dah hafal ni sebab tak rasa sebut dalam kelas ni dah. Kalau tak 99 kali, 100 kali. Innamal a'malu bil khawatim. Apa makna khawatim? Khawatim jamak kepada khatimah. Khatimah, penutup. Amalan yang dikira ialah yang di hujung. Beribadat 50 tahun, bila Allah bagi sakit, dia tak salat. Masa tak salat tu mati. Ya Allah kira yang 50 tahun ke, yang setengah jam tu. Setengah jam. Setengah jam lah. Ya Allah kira yang setengah jam masa dia mati tu. Kalau masa dia sakit, dia tak salat, masa tu mati. Ya Allah kira masa tu lah. Sebab tu Allah kata, perhati bagaimana kesudahan. Boleh faham? Okey. Jadi sekarang, satu, dalam ayat ni, wajib tak berjalan? Berjalan untuk apa? Perhati. Perhati apa dia? Perhati kesudahan. Tapi kalau tempat tu macam Turki kan, dia tak ada kaum yang dibinasakan oleh Allah di Turki, Istanbul. Habis nak perhati apa? Kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah di Istanbul? Apa dia? Alam langit kat Malaysia ada. Suasana apa? Apa dia yang ni? Tak boleh nak cerita sebab tak pergi lagi. Sebab tu kena pergi.
Kadang-kadang kita tengok kan, orang kan, sama ada dua mata, hidung, mulut. Tapi bila bercakap, bahasa berbeza. Kita tak faham dia, dia tak faham kita. Hebat tak Tuhan? Mulut sama, lidah bentuk sama, gigi sama, keluar bahasa berbeza. Kita tak faham dia, macam ayam dengan itik. Kan? Lepas tu, rupa dia, warna lain, kulit lain, rambut lain. Semua tu berasal daripada apa? Yalah, daripada Adam yang baru ni. Air mani sama tak warna dia? Sama, tapi bila keluar, yang ni putih, yang ni tinggi, yang ni gemuk, yang ni kurus, yang ni kerinting, yang ni subhanallah, yang ni mancung, yang ni sepek kan? Daripada air mani. Jangan nak tengok makanan je, lepas tu selfie. Lepas tu post. Bila dapat makanan, dia, kenapa tu? Dia tak perhati. Sebab dia pergi, tujuan paling utama untuk, kan, dia boring makan roti canai, nak makan makanan Turki. Akhirnya balik ke Malaysia, sama, walhasil balik, asal. Sebab tu bila berjalan, kena bawa apa? Pasport ke? Akal. Ada dalil? Orang berakal mesti bercakap dengan dalil. Buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 46. Okey. Cuba kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A. Adakah, apakah? Fa. Maka. Lam. Tidak. Dia dalam, nampak macam satu perkataan kan? Nampak macam satu perkataan. Tapi dalam bahasa Arab ni sebenarnya berapa perkataan? Tiga, satu. Yang kedua, fa. Yang ketiga, lam. Adakah fa, maka lam, tidak. Yasiru. Berjalan. Siru tadi kan? Yang ayat tadi siru. Yang ni, yasiru. Apa beza? Yang tadi siru, fi'il amar. Yang ni, fi'il mudhari'. Kenapa tidak mereka berjalan fil ardi, di muka bumi? Kemudian fatakunu lahu, masa mereka berjalan, ada bersama mereka qulubun. Hati itu sama dengan akal. Kenapa mereka tak berjalan di atas muka bumi? Dan masa mereka berjalan, ada akal bersama mereka yang yaqilun. Ini bukti. Qulub adalah akal. Qulub tu mana? Akal. Ataupun kalau jamak, qulun. Apa bukti? Tengok selepas dia. Qulubun yaqilun. Bila mereka, kenapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Maka ketika mereka berjalan, ada bersama mereka akal yang mereka berfikir dengannya. Ataupun ada azanun, telinga-telinga yang yasma'una, mendengar apa ni? Mendengar tentang cerita kebesaran Allah, mendengar tentang bagaimana umat dahulu dibinasakan kehebatan Allah, binasakan kaum yang hebat. Fa'innaha, tapi akhirnya dia berjalan, tapi tak berfikir. Apa sebab? Sesungguhnya, dengar sini. La ta'mal absar. Sebab mereka ni sebenar bukan buta mata. Mata dia clear. Semua nampak langit, orang, makanan. Tetapi walakin ta'mal, hati mereka yang di dada yang buta. Pergi berjalan, mata celak, tapi yang buta apa? Maka dia tak rasa kebesaran Allah. Boleh faham? Sebab itulah kalau kita berjalan kerana Allah, kita akan jumpa macam-macam kebesaran Allah.
Dan contohlah kan, kalau kita pergi berdakwah, macam-macam kita jumpa tak kebesaran Allah, apa dia? Kadang-kadang kita tengok keluarga miskin, suami isteri sakit, anak ramai, anak pun sakit, tapi boleh hidup sihat walafiat. Rumah kecil. Kebesaran Allah tak? Sebab kalau kita duduk tempat dia, tak boleh. Miskin, suami isteri sakit, anak ramai, rumah sempit, happy-happy je. Banyak kebesaran. Jadi kalau kita pergi berjalan kerana berdakwah, kita lagi melihat bahawa apa? Rahmat Allah tu bukan kepada orang yang sehat sahaja, bukan kepada orang yang kaya sahaja, tapi kepada semua. Maka sebab tu Nabi kata apa? Rahmatilah kepada orang lain supaya kita dapat rahmat Allah. Bagaimana kita nak rahmat pada orang? Bagaimana caranya? Kalau kita duduk dalam kelas je, duduk dalam masjid je, duduk kat Masjidil Haram je, kita akan dapat tak rasa rahmat kepada orang yang susah? Tak. Maka caranya, kena berjalan. Bila berjalan baru kita rasa, ya Allah, banyaknya nikmat yang Allah bagi pada aku. Yang banyak pun aku tak bersyukur. Orang lain sedikit saja, tapi mereka bersyukur. Sebab tu Allah ajar Nabi Musa dan Khidir, bila Allah perintah Musa belajar, tapi cara Musa belajar apa dia? Jalan. Betul kan? Jalan. Bukan duduk satu tempat. Mula-mula jumpa apa? Jumpa apa? Kapal. Jumpa kapal dulu. Lepas tu dia pecah kapal kan? Lepas tu jumpa budak. Lepas tu belajar sambil berjalan. Banyak benda dia dapat kan? Sebab itulah pelajar-pelajar kita ni, lepas ni kita kena pindah. Kena berjalan, betul. Sebab tu kita dah bawa, alhamdulillah, kita dah bawa pelajar kita ni ziarah orang sakit 2 minggu lepas. Dia ada rasa daripada kecil lagi. Ada rasa rahmat kesian pada orang. Ada perasaan nak bantu orang lain. Apatah lagi orang yang jahil agama. Biar ada perasaan tu daripada kecil lagi. Okey? Jadi Allah kata, ramai yang berjalan tapi tak rasa kebesaran Allah. Sebab apa? Mereka bukan buta mata. Mata clear. Tapi buta hati. Maksudnya, mereka berjalan tapi tak bawa akal. Okey, cuba buka surah Ali Imran 176. Okey. Ini untuk ayat seterusnya. Kita balik pada ayat kita. Wala tahzan. Dan tahzan. Engkau bersedih. Alaihim. Ke atas mereka. Ke atas mereka. Siapa ni? Orang kafir. Orang kafir yang mana ni? Yang tak percaya pada hari akhirat. Dan Allah suruh mereka, yang Allah suruh berjalan ni, Allah suruh siapa? Ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelum, iaitu orang yang degil, yang tak percaya pada hari akhirat. Supaya apa? Supaya kedegilan mereka dapat dibuang dengan berfikir tentang kebesaran Allah. Dan orang kafir Mekah ni berjalan tak ke Yaman, ke Syam? Dia nampak tak tempat-tempat yang Allah, kaum yang Allah binasa? Nampak tak? Tapi mereka beriman tak? Tak juga. Jadi kenapa berjalan Ustaz? Tak ada faedah pun. Cuba bayangkan, kalau berjalan tempat kaum yang Allah seksa, tak berkesan. Kalau tak berjalan langsung, lagi teruk. Jadi sekarang Allah kata pada mereka yang degil. Allah kata pada Nabi, mereka dah berjalan, mereka dah nampak, tapi tetap degil. Nabi pun sedih.
Nabi sedih. Maka turun ayat ni, Allah nak hiburkan hati Nabi. Apa dia? Wala tahzan. Jangan sedih. Pertama, Nabi sedih tak? Nabi sedih tak? Yang kedua, Nabi sedih sebab apa? Ha? Sebab melihat orang kafir tetap tak beriman. Kenapa Nabi sedih? Sehingga Allah kata jangan sedih. Jadi sedih tu betul ke tak betul? Sedih Nabi tu betul ke tak betul? Ha? Kalau tak betul, kenapa Allah larang? Jangan sedih. Ha? Allah nak pujuk? Tak, soalnya Nabi sedih tu betul ke salah? Kalau betul, kenapa Allah larang? Allah larang tak kalau benda tu betul? Ha? Apa dia? Tak. Bila Allah larang, mana benda tu betul ke salah? Pastilah salah. Kalau benda betul, benda baik, kenapa Allah larang? Betul tak? Jadi Nabi sedih tu betul ke salah? Salah lah. Sebab tu Allah larang. Okey. Kenapa salah? Kenapa salah bila Nabi sedih kepada orang yang tak beriman? Ha? Sebab Nabi dah buat dah. Ada sebab kamu nak sedih. Kamu dah berdakwah habis-habisan. Dan hidayat bukan di tangan kamu. Kenapa kamu nak sedih? Ada sebab. Yang ada sebab nak sedih siapa? Kita. Tapi Allah tak pernah larang kita pun jangan sedih. Sebab apa? Sebab kita tak sedih pun. Betul? Yang Allah larang siapa? Orang yang sedih setelah dia buat kerja dakwah. Jadi bila ingat ayat ni, kita rasa apa? Sayalah, orang lain saya tak tahu. Orang yang seronok berselawat, kan? Sambut maulid. Dia ni sedih ke suka? Masa berselawat, masa sambut maulid Nabi. Dia sedih ke suka? Ha? Patut tak? Dia kononnya cinta Nabi, dia suka berselawat, suka sambut maulid Nabi, sedangkan Nabi dah berdakwah, orang tak beriman, Nabi sedih. Sehingga ditegur oleh Allah, patut tak kamu suka? Patut tak? Tak patut. Kamu dah lah tak berdakwah, suka pula. Sepatut kamu lagi sedih berganda sebab tak berdakwah pun. Betul tak? Cuba fikir logik akal. Guna akal. Kerja kita bukan nak suka. Orang yang paling hebat sedih walaupun kerjanya habis-habisan. Kita relax je dan tak sedih. Lepas tu, suka pula. Jadi sangat-sangat tidak betul. Okey, satu. Sebab apa Allah tak bagi Nabi sedih? Sebab Nabi dah buat kerja. Yang kedua, sedih ni tak ada faedah. Sedih tidak ada faedah. Jadi dia tidak boleh mendatangkan faedah apa-apa dan tak boleh menghilangkan mudarat yang menimpa. Sedih macam mana pun orang kafir tetap tak beriman. Kalau ada musibah menimpa kita, kita sedih 3 hari 3 malam. Hilang tak musibah? Allah tak suka buat benda tak ada faedah. Bahkan sebab tu ulama kata dalam tafsir Al-Quran Allah tak sebut sedih kecuali dalam bentuk larang ataupun Allah menafikan. Sedih adalah satu sifat yang negatif. Dan sebab yang ketiga, syaitan sangat suka kalau orang Islam, orang beriman sedih. Target syaitan ialah orang beriman duduk dalam kesedihan. Kenapa? Cuba bayang kalau kita dalam kesedihan, apa kita boleh buat? Nak beramal pun susah kan? Nak baca Quran pun susah. Menangis je. Belum baca dia menangis. Bukan sebab faham. Jadi, bila sedih, banyak ibadat kita terganggu. Itu target syaitan. Ada dalil. Cuba buka surah Al-Mujadilah. Ayat 10.
Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kita dah jumpa banyak kali. Apa dia? Kalau inna saja sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanyalah an-najwa. Mana berbisiklah. Berbisik. Jadi siapa yang nama najwa jangan cakap kuat-kuat lah. Sebab dia bermakna berbisik. Sesungguhnya hanyalah berbisik. Bisikan itu adalah syaitan. Dia di Madinah. Kadang-kadang bila orang Islam, orang beriman lalu, orang munafik berbisik. Berbisik. Bila orang kafir berbisik sesamanya, ataupun orang munafik, orang Islam rasa apa? Kalau kita ada kat sini, ada dua orang sedang berbisik. Lepas tu tengok pada kita, kita rasa apa? Macam-macam dalam kepala kita kan? Ini macam ada merancang sesuatu. Jadi orang beriman pun sedih. Sebab tu Allah kata, bisikan itu asalnya berpunca daripada syaitan supaya apa? Supaya menyedihkan orang-orang beriman. Target syaitan. Supaya orang beriman duduk dalam kesedihan. Dan Allah beritahu, walaysa bidarrin syai'ah. Bisikan-bisikan musuh-musuh Islam, jangan takut. Sebab dia tidak, sedikit pun tidak boleh memberi mudarat kepada orang beriman, syai'an, sedikit pun. Illa, melainkan dengan izin Allah. Dan orang berbisik ke orang rancang, tanggungjawab kewajipan kita apa dia? Wa 'alallah falyatawakkalil, serah pada Allah. Tak ada guna sedih. Faedah tak ada, nak menolak, nak menghilangkan musibah pun tak boleh, dan syaitan sangat suka. Bolehkah? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, orang beriman ni, Nabi kagum dengan orang beriman. Kenapa? Kenapa? Semua urusan orang beriman baik. Sedih-sedih tak ada. Okey. Cuba buka surah Ali Imran 176. Okey, banyak sangat ayat yang Allah larang Nabi sedih. Dan saya sendiri sedih. Sebab apa? Sebab Nabi dah berdakwah habis-habisan. Hidup Nabi semua untuk dakwah. Bila tengok orang tak beriman, Nabi tetap sedih. Bukan geram, bukan marah. Saya tengok orang tak beriman, orang tak berilmu, orang tak solat. Saya tak sedih macam Nabi. Tapi saya mendakwa, saya adalah orang yang cintakan sunnah, cintakan Nabi. Okey, wala yahzunka. Allah kata apa? Janganlah menyedihkan engkau. Apa dia? Allazina yusari'una fil kufri. Orang yang bersegera pada kekufuran. Makna kalau buat kufur, cepat je masuk murtad ke kafir ke, cepat sangat. Setiap hari berbondong-bondong. Nabi sedih, Allah pun larang. Jangan sedih. Innahum, kenapa? Sebab apa tak boleh sedih? Sesungguhnya mereka lan yadurrullaha syai'a. Mereka tak akan memudaratkan Allah. Maksudnya, mereka tak akan memudaratkan agama Allah. Jangan sedih. Masuklah bilion pun, agama Allah tidak akan terjejas. Kemudian, kenapa Allah biarkan ramai sangat masuk Islam, masuk kafir, murtad? Kenapa Allah biarkan? Sebabnya yuridullah. Allah hendak alla yaj'ala lahu, Allah tak nak menjadikan untuk mereka yang segera kafir ni hazzan. Apa dia? Habuan ataupun kebaikan di akhirat. Nak kufur, nak murtad, silakan. Nak buat dosa, buat banyak mana silakan. Supaya apa? Di akhirat besok kamu tak dapat kebaikan walaupun sebesar zarah. Walahum, dan bagi mereka pula azabun azim. Okey? Jadi jangan sedih. Kadang-kadang kita sedih sebab apa?
Biasa kita sedih sebab apa? Apa ada pengalaman sedih? Ha? Orang meninggal. Siapa meninggal? Dari keluarga. Kenapa sedih? Tapi kalau kita sedih 3 hari 3 malam, dia hidup balik. Tak. Habis? Satu. Yang kedua, bila kita terlepas solat sunat ke, terlepas zikir pagi, ada tak sedih macam orang mati tu? Ada sedih? Yang mana patut kita sedih? Kadang-kadang terlupa zikir pagi. Relax, senyum je. Dia baca zikir, oh terlupa ustaz, sambil-sambil senyum. Tapi atuk dia meninggal, sedih je. Betul? Atuk dia tetap meninggal. Kamu sedih ke tak sedih sampai aja meninggal. Dan atuk kamu nak tak? Orang yang meninggal, nak tak kita sedih pada dia? Nak. Dia nak apa? Doa je. Doa je. Okey? Apa tips untuk menghilangkan sedih? Dan supaya hidup kita tidak sedih. Jangan salah faham. Orang beriman tak sedih. Dia pun buat dosa pun tak sedih. Kenapa? Saya orang beriman. Lepas mengumpat tak sedih. Kenapa? Saya orang beriman. Itu dah salah lah. Bila buat dosa kena sedih. Tapi bila ditimpa musibah, jangan sedih. Apa tips untuk hidup kita tidak ada sedih? Buat ibadat dah fikirkan. Okey, tiba-tiba tengah ibadat, telefon harga 2,000 hilang. Senyum. Ganjar Allah dengan telefon 2,000 mana mahal? Ha? Tapi sedih tak? Tengok susah nak jawab tu. Nampak tak? Sebab apa? Kita cakap senang. Kereta kita accident kan? Kereta mahal. Kos baikin mungkin 5,000. Sedih ke tak? Sedih ke tak? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Duit nak keluar? Habis yang 5 tahun tak solat sunat tu? Saya nak tanya, kalau kereta kita accident, kos kena bayar 5,000 kan? Kita pun suka. Sebab apa? Aku sabar dengan sebab kena langgar ni, pahala dia lebih daripada 5,000. Kita personal. Okey tak? Okey tak? Susah mau jawab. Jadi tips untuk hilang sedih ialah buka surah Al-Baqarah ayat 38. Surah Al-Baqarah ayat 38. Okey. Ibu terjemah. Qulna. Kami berkata, ihbitu minha jami'ah. Ihbitu, turunlah. Jangan bising dan jangan sedih. Okey, ihbitu apa dia? Turunlah. Allah perintah pada siapa ni? Adam dan Hawa. Mungkin Hawa. Kami berkata, turunlah minah daripadanya. Surga, jami'an semua. Lepas tu, Allah kata, bila turun ke dunia, fa'imma ya'tiyannakum. Maka adapun ya'tiyannakum, datang pada kamu minni, dari aku. Datang pada kamu dari aku. Apa dia datang? Hudan, petunjuk. Jadi nak dapat petunjuk, mesti yang daripada siapa? Jangan daripada guru. Guru tak boleh bagi hidayat. Kemudian Allah kata, faman tabi'ah. Siapa yang ikut hudaya, petunjukku. Allah tak kata siapa baca. Allah tak kata siapa hafal. Allah tak kata siapa khatam. Allah tak kata siapa tarannum.
Allah kata apa? Siapa? Ikut petunjukku, fala khaufun alaihim. Maka tidak ada rasa takut kepada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tip pertama untuk tidak sedih. Apa dia? Tadabbur Al-Quran, ikut. Jadi boleh tak kita kata siapa yang tak faham Quran pasti dia tak ikut semua ataupun sempurna, maka hidupnya akan sedih. Kadang-kadang hilang benda sikit pun, benda kecil pun dia sedih. Betul kan? Okey, tips yang kedua. Buka surah Al-Baqarah ayat 262. Okey, allazina, orang-orang yang yunfiquna, yang fi'il mudhari', sentiasa menginfakkan amwalahum, harta mereka. Untuk apa ni? Pada jalan Allah, untuk dakwah. Summa, kemudian la yutbi'una. Lepas mereka infak harta untuk jalan Allah, ada satu lagi, mereka tidak ikuti apa yang mereka infak, manna wala azab. Tidak ada mengungkit, tidak ada yang menyakitkan hati orang dia infak. Maka bagi mereka, bagi orang yang infak ni, lahum ajruhum. Bagi mereka, pahala. Dan Allah sebut tu, pahala tu, siapa yang bagi? Inda rabbihim. Tengok bagi harta, Allah balas apa? Mana lebih besar? Allah bagi pahala dengan kita bagi harta. Allah bagi pahala. Betul? Jadi kalau kita bagi RM100, Allah bagi berapa? Tak, kalau RM100. Apa pula 1,000? Satu dapat 700. Kalau 10? Oh, lama tinggal matematik. Kalau satu dapat 700, kalau 10? 7,000. Kalau 100? 70,000 kan? Jadi kalau dia bagi 100, dia dapat 70,000. Patut tak dia sedih? Tak patut. Yang sedih ni apa dia? Bila yang 70,000 tak masuk dalam kepala. Ya Allah, banyaknya aku bagi. Dia tak nampak yang dia akan dapat tu banyak. Sebab tu Allah kata, siapa yang infak harta dia pada jalan Allah, satu, dia dapat pahala yang berlipat kali ganda. Dan yang kedua, pahala berkali ganda, berlipat ganda di akhirat. Dekat dunia dia dapat apa? Wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut pada mereka. Wala hum yahzanun. Dan mereka tak sedih. Kenapa mereka nak sedih? Harta mereka labur untuk ganjaran yang berganda-ganda. Kenapa nak sedih? Dan kenapa nak takut? Kita kalau simpan duit kat siapa-siapa kan, kat bank, tak ada jaminan kekal. Betul? Tapi kalau kita simpan kat Allah, pasti tak kekal. Tak mungkin dikurangkan walaupun 1 sen. Okey. Jadi 2 cukup tips supaya tidak sedih. 1, ikut semua perintah Allah. Yang kedua, jangan kedekut. Sebab itulah orang yang kedekut memang akan sentiasa sedih. Duduk dalam kesedihan. Takut apa? Takut dan sedih. Takut duit habis, takut tak cukup, takut orang curi. Sentiasa dalam ketakutan dan kesedihan. Okey, kita balik pada ayat kita. Dia sebenar, dia sedih juga. Bila cucu, bukan cucu Nabi, anak Nabi, nama dia Ibrahim, dan Nabi mengalir air mata. Sahabat tegur, ya Rasulullah, kamu sendiri menangis ke? Nabi kata apa? Mata akan mengalirkan air mata, dan berpisah dengan orang kita sayang itu adalah fitrah semula jadi.
Sebenarnya itu kesedihan semula jadi. Buktinya apa? Lepas kematian anak, Nabi buat kerja, dakwah, ibadat macam biasa. Tak ada beza langsung. Itu bukti Nabi tak sedih. Yang sedih ni maksud apa? Memberi kesan. Bila duit hilang ke, kematian isteri ke, dia solat jadi lambat, Quran tak baca, itu yang dilarang. Okey. Kenapa tak pergi masjid? Isteri meninggal. Berapa lama dah? Sebulan dah. Okey. Kemudian wala takun, dan bukan tidak ni, jangan. Dan jangan engkau jadi fi dhayqin, dalam kesempitan. Dhayqin sempit. Mimma, dari apa yang turun mereka rancang. Satu, Nabi sedih. Yang kedua, Nabi rasa sempit dengan apa? Dengan perancangan musuh. Dan dua-dua Allah larang. Wahai Muhammad, jangan sedih dan jangan kamu rasa sempit. Sedih tadi kenapa? Allah larang Nabi jangan sedih. Sebab apa tadi? Sebab Nabi dah berdakwah. Cukup. Kamu dah buat terbaik. Tak perlu sedih. Yang kedua pula, jangan kamu rasa sempit dengan perancangan musuh. Kenapa? Sebab apa? Rancangan Allah lagi hebat. Wa makaru wa makarallah wallah khairul makirin. Kenapa nak takut? Kenapa nak sedih? Cuba buka surah Al-Hijr. Macam mana pula tips nak hilang rasa sedih, rasa sempit hidup? Apa tips kalau rasa sempit? Makan apa? Painkiller. Okey, tengok. Cuba terjemah walaqad. Waw dan lam pasti. Qad dan pasti sesungguhnya. Na'lamu. Kami tahu. Allah bersumpah. Kami tahu. Kami tahu apa? Annaka, sesungguhnya engkau yadhiqu sadruka, dada engkau sempit. Sempit sebab apa ni? Bima yaqulun. Dengan apa yang mereka cakap. Apa yang mereka cakap sampai Nabi rasa sempit dada? Gila, tukar sihir. Tapi dalam surah lain Allah kata alam nashrah. Makna apa? Kami lapangkan dada engkau. Ayat ni Allah kata kami tahu dada engkau sempit. Bercanggah tak? Bercanggah. Yang ayat alam nasrah, kami lapangkan hati engkau. Ayat ni kami tahu hati engkau sempit. Macam mana nak selarikan? Oh, ayat mana keluar selepas tu? Oh, ayat nasrah selepas ayat ni. Ada dalil. Bagus Asif. Asif berani menjawab. Berani menjawab dan suka menjawab. Walaupun tak betul. Tak apa, bagus. Itu permulaan yang bagus. Siapa boleh jawab? Ada ayat Allah kata, kami lapangkan hati engkau. Ada ayat Allah kata, kami tahu dada engkau sempit. Allah lapangkan, Allah bagi. Allah sebut dalam surah Afaman yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hati Nabi untuk terima Islam. Semua perintah Allah, Nabi lapang dan mudah laksanakan. Contoh solat malam. Mudah tak bagi Nabi nak bangun solat malam setiap malam? Bahkan nak solat lama, berdiri lama, mudah tak? Apa? Yang kedua, Allah lapangkan hati Nabi untuk berdakwah tanpa memikirkan risiko. Pergi ke Taif ekonomi, lapang je hati Nabi. Tapi sempit bila?
Bila orang kata, bila orang tak beriman, dada Nabi jadi macam sempit. Faham? Dua benda yang berbeza, dua keadaan yang berbeza. Kita pula, bila dada kita sempit? Bila dada kita sempit? Hilang duit. Duit yang hilang pula berapa banyak? RM5. Maknanya jiwa kita hanya RM5 je. Kan? Hilang duit, hilang telefon, line tak clear, tak boleh kontak makwa. Sempit dada. Jiwa kita, wa ma'wahum jahannam. Okey. Pak, ini Nabi nak bagi, Allah nak bagi tips. Bila dada sempit kena buat apa? Kalau kita tanya pakar psikologi, dada saya sempit, dia bagi nasihat apa? Ada makwa tak? Ada. Itulah punca dada awak sempit. Pakar sekretari lah. Tapi Allah kata apa? Kami tahu dada kau sempit, maka kena buat apa? Fasabbih. Lalu sucikan. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan engkau. Pengajarannya apa? Zikir melapangkan hati. Zikir menenangkan jiwa. Ada dalil? Tak, ada satu lagi ayat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Surah apa? Ar-Ra'd 2 ayat. Sampai satu tahap pelajar ni kena tahu surah apa, kena tahu ayat apa. Dan tahap paling tinggi kena tahu baris ke berapa, kanan ke kiri. Okey. Jadi nak hilang sempit dada, berzikir. Yang kedua, wakum minas sajidin. Jadilah orang yang sentiasa sujud. Makna apa tu? Solat, perbanyakkan solat sunat, menghilangkan kesempitan. Ini lagi sempit, lagi dia tinggal solat. Kan? Dan last kali, wa'bud. Sembahlah Tuhan engkau sampai bila? Sampai mati. Jangan istiqamah. Dahlah dada sempit, dahlah sedih. Solat pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Lagi bermasalah. Allah kata sembah Tuhan engkau, istiqamah sampai datang keyakinan, iaitu kematian. Okey. Cukup tak? Cuba tengok, ada lagi tak ayat? Balik pada ayat kita. Oh, ada satu lagi. Masa ada lagi kan? Ini malam terakhir kita mengaji ya, kat sini. Untuk tahun ni. Jadi boleh kita lama sikit. Oh, semua diam tak jawab. Saya nak lama sampai 10.30 je, 5 minit lagi ya. Okey, ayat seterusnya wa yaquluna, dan mereka berkata. Siapa mereka ni? Orang-orang musyrikin Mekah dan pengajaran untuk semualah. Iaitu orang-orang yang tak mengaku pada tentang hari kiamat. Maka bilakah hadzal wa'du, janji ini? Janji ini apa maksud? Azab neraka yang Rasul janjikan. Bila lagi? Mereka tanya ni, mereka nak betul ke ataupun menyindir, mempermainkan. In kuntum, sekiranya adalah kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Kita baru jumpa ayat ni kan, sebelum ni. Ke surah lain. Surah ni kan, baru kan. Dan banyak lagi dalam surah Al-Mulk ada, surah Sajadah ada, surah Yasin ada. Menggambarkan apa tu?
Orang kafir ni bukan setakat dia tolak, tapi dia permainkan, dia ejek Nabi depan-depan Nabi. Cuba bayangkan kalau ada orang kafir keluar ayat macam ni di Malaysia, apa orang Islam buat? Katalah dia wairakan, mana azab neraka tak ada pun, orang Islam buat apa pada orang ni? Oh, halal darah terus, pancung. Pergi cari Google alamat dia kan. Tapi Nabi buat apa pada orang macam ni? Kerja Nabi berdakwah, bukan memancung, bukan menghukum. Lepas tu kalau kita baca Quran kan, apa yang berlaku hari ni yang dibuat oleh orang kafir, satu benda yang sebenarnya kecil je nak banding dengan orang kafir buat pada Nabi di zaman Nabi. Kan masa Nabi sujud, orang kafir letak apa? Isi perut unta yang busuk, yang kotor, yang berulat di belakang Nabi. Itulah cabaran atas fizikal Nabi kan. Tapi sekarang orang cakap lain sikit, kita dah kutuk, kita dah maki. Tapi kita tak berdakwah pun pada mereka. Betul? Dakwah tak sampai pada mereka dan menyebabkan mereka tak faham Islam, dan mungkin sebab itulah mereka permainkan Islam. Tapi bila mereka buat macam tu, kita kutuk, kita lagi marah. Nabi tak. Nabi, makin mereka ejek, Nabi sedih. Nabi rasa sempit sehingga Allah larang. Jangan sedih. Kamu dah buat kerja dakwah. Okey, cuba buka. Ada lagi ayat Quran. Al-An'am 33. Okey. Ayat ini lebih kurang, tapi ada beza sikit hujung. Cuba terjemah. Qad na'lamu. Sesungguhnya kami tahu. Innahu, sesungguhnya akan menyedihkan engkau. Kami tahu akan menyedihkan engkau. Apa dia? Apa yang akan menyedihkan Nabi? Alladhi yaquluna, yang mereka kata gila, bodoh kan. Sedih tak Nabi? Sebab Nabi cakap benda yang baik, ajak orang buat benda yang baik, tapi orang kata gila. Maka Allah pujuk hati Nabi. Tengok bagaimana Allah pujuk kekasihnya. Fa innahum, sesungguhnya mereka la yukadzibunaka. Mereka tak mendustakan kamu. Sebab mereka tahu kamu adalah Al-Amin. Kamu paling mulia akhlak. Mereka bukan bermasalah dengan akhlak kamu. Habis apa masalah mereka? Walakiniz zalimin, akan tetapi orang zalim, masalah mereka ialah yajhaduna, mereka kufur ayat Allah yang kamu bawa tu. Personal kamu, peribadi kamu cantik nombor satu. Jadi jangan sedihlah. Sebab kamu adalah orang terbaik. Boleh faham? Sebab itulah orang, contohlah kita baik. Orang puji kita. Tapi bila kita tegur dia, bercakap benda yang benar, orang kutuk kita. Jangan sedih. Sebab dia kutuk tu bukan kutuk peribadi kita. Dia kutuk apa? Mesej yang kita sampai. Dia sedang, sebenarnya dia bergaduh dengan siapa? Dengan Allah. Sebab itulah bila Nabi beritahu pada orang musyrikin, dia adalah Rasul, apa pakcik Nabi cakap pada Nabi? Tabban laka. Apa makna tabban laka? Tabban laka. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Nabi balas tak? Semalam dia 40 tahun dia cakap Nabi Al-Amin. Lepas Nabi cakap ana Rasulullah, terus bertukar daripada Al-Amin Tabban. Soalannya Nabi jawab tak? Siapa yang jawab? Allah jawab dengan menurut satu. Kenapa Nabi tak jawab? Nabi boleh tak jawab? Celaka, kamu lagi celaka. Nabi dah jawab tak? Betul tak? Yang celaka siapa dia? Abu Lahab ke Nabi? Nabi boleh jawab je. Tapi kenapa Nabi tak jawab? Sebab orang kata Nabi celaka sebab Nabi cakap tentang apa? Ayat Allah. Jadi orang tu bergaduh dengan siapa?
Jadi Nabi biarkan Allah sendiri jawab. Sebab tu Allah turunkan surah. Sebab itulah bila kita sampai ke Al-Quran, sampai ke sunnah, orang tak suka, jangan marah. Sebab dia bukan bergaduh dengan kita, dia bergaduh dengan sunnah Nabi. Boleh faham? Okey, cukup lah. Ada lagi pesan? Ada lagi? Tak ada dah. Tak ada, cukup lah. 10.30 dah. InsyaAllah kita jumpa pagi besok ada kelas, tapi bukan di sini lah. Di Taman Tun. Di sini kita akan jumpa balik berapa bulan? Hari Isnin. 25 kah? 25? Di sini ya? Masya Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم